kita dah simpul mati tuan-tuan. Hal berkaitan dengan hak-hak orang Melayu kita simpul lah, tak boleh diganggu. Ini kita panggil kontrak sosial. Masa nak capai kemerdekaan, kita dah bersetuju orang tua-tua dulu. Nak capai kemerdekaan mula British kata kalau hang tak mau bagi mereka duduk sini, hang hantar mereka balik. Ada 1 juta pada masa tu yang dibawa masuk kerja di Lombok, kerja di estate, 1 juta. Nak hantar balik dengan apa? Masa tu bukan ada kereta api, kapal laut. Tambang berapa ratus juta nak kena cari. Tak jadi hantar lah. 1957 dicapai kemerdekaan dengan beberapa persetujuan antara pendatang dengan kita orang Melayu di tanah ini. Hak orang Melayu, hak istimewa orang Melayu, hak bumi putra, bahasa Melayu, agama Islam, macam-macam ni telah disimpul mati, hang tak boleh kacau. Bahasa Melayu, bahasa rasmi negara ini, bahasa Melayu. Adapun tulisan untuk bahasa Melayu boleh digunakan tulisan Rumi atau tulisan Jawi, ada dalam perlembagaan. Hampa tak ada, hampa balik baca. Bila PS naik, dia tak puas hati perkara ini. Lim Guan Eng, Menteri Keuangan, buat press statement dia dalam bahasa Mandarin. Betul tak betul? Keluar press release, ada bahasa Melayu, ada bahasa Mandarin. Dia mula kacau sembok-sembok yang bertulisan Jawi, dia suruh pergi tulis Cina sama. Betul ke tak? Dia ganggu semua struktur bahasa kita ni. Benda ni tak boleh kompromi sebab dia sensitif. Dia kacau. Dia sekat peruntukan untuk sekolah-sekolah. Dia bagi peruntukan untuk sister in Islam. Sister in Islam ni adalah duri dalam daging umat Islam di Malaysia. Dia petikai semua hadis, dia petikai hak tu, dia petikai hal ni. Dia pun tak betul. PH bagi peruntukan kepada sister in Islam untuk berkembang, untuk melaksanakan agenda mempertikaikan asas-asas Islam yang telah kukuh disimpul mati. Tu kerja sister in Islam, dapat bajet daripada PH. Dia kacau lagi tuan-tuan. Komunis, kita semua percaya, kita semua yakin sebab kita ada pengalaman. Komunis sepanjang kewujudan 1928 sampai 1989 kerja dia bunuh orang. Tak ada sehari pun komunis tolong mai jadi mentara rumah Nuri. Tak ada. Tak ada semua tu. Kerja dia bunuh orang. Tuan-tuan sekalian, tahun 45 bila Jepun surrender, orang putih tak damai balik 2 minggu. Masa ini komunis bermaharajalela. Dibuat mahkamah di atas rumah. Hakim dengan pendakwa raya aja ada. Dua-dua komunis. Panggil siapa dia nak bunuh, semua dia panggil bercara. Cara hukum bunuh, cara hukum bunuh. Beribu-ribu Melayu, Cina, India mati dibunuh di bawah mahkamah komunis 2 minggu tu. Sampai tahun 48, sampailah tahun 89, beribu-ribu, beratus-ratus askar, polis, home guard, orang kampung mati di tangan komunis. Kepala komunis ni nama Cimping. Adik-adik sekalian yang nak mengundi sehari, baru umur ber-19 tahun, tak dan kenal komunis tu siapa? Kena tahu sejarah negara kita ni dulu ada satu kumpulan pengganas namanya komunis, PKM. Dia ni dipimpin oleh Cimping. Oleh kerana nak tarik sokongan Melayu kepada komunis, dia tarik masuk Rashid Maidin, Samsiah Fakih masuk berperang gerila di lautan, perang dengan tentera Malaysia. Sehingga perjanjian damai Hatnyai 1989, mereka pilih duduk di Thailand, tak mau balik. Cimping mati di luar negara. Zaman PH tuan-tuan, Abu Cimping dibawa pulang ke tanah Melayu ini. Ditabuk di highway Timur Barat antara Gerik dan Jeli. Ditabuk di Setiawan, kampung asal dia. Ditabuk di Tanjung Piandang. Tempat-tempat komunis dulu duduk beroperasi, semua ditabuk dengan Abu Cimping. Sensitif ke tak sensitif hal ini? Luka kita tuan-tuan yang telah berparut, orang tua-tua kita, ada tok nenek kita yang disesa, dirogoh, dibakar, dibunuh.
luka kita yang telah berparut berdarah semula zaman Pakatan Harapan. Betul ke tak betul? Betul. Ini yang lu. Ada perarakan. Oi, kuat balik. Ada perarakan Hari Merdeka. Satu kumpulan pakai uniform komunis lusuh. Seolah-olah komunis bangun dari kubur. Pakai uniform komunis berarak jalan macam zombie. Di hari kemerdekaan 31 Ogos. Apa ingat ke tak? Adik-adik yang nak mengundi kali pertama, adik-adik tak bisa tengok gambar ni, cari dalam internet. Ada. Seolah-olah zaman PH ni nak menulis semula sejarah negara kita bahawa komunis adalah pejuang kemerdekaan dan komunis mesti diiktiraf di negara ini dan mesti dimuliakan. Zaman Pakatan Harapan. Sekarang Pakatan Harapan itulah duk main, duk jajar depan kita ni. Atuk umur 75 pakai topi merah, pakai kemeja boh di luar. Pi mai. Nah, abang kata kami boleh merintah. Tuan-tuan di belakang mereka semua ni pernah nak diiktiraf komunis adalah pejuang kemerdekaan. Kepala dia sekarang Anwar Ibrahim Lapiji. Pasal apa mereka ni? Pasal apa Melayu? Pasal apa? DAP tak kena bercakap, tuan-tuan. DAP dalam ceramah PRU 15 tak gaduh cakap apa. Pasal Melayu-Melayu dalam PS sedia menjadi barua DAP. Hampa rakam, hampa hantar kat dia. Siap Anwar Ibrahim dan Lapiji jadi barua DAP. Niak. Kita dah simpul mati, tuan-tuan. Hal berkaitan dengan hak-hak orang Melayu kita simpul lah. Tak boleh diganggu. Ini kita panggil kontrak sosial. Masa nak capai kemerdekaan, kita dah bersetuju orang tua-tua dulu. Nak capai kemerdekaan mula British kata kalau hang tak mau bagi mereka duduk sini, hang hantar mereka balik. Ada 1 juta pada masa tu yang dibawa masuk kerja di Lombong, kerja di estate. 1 juta. Nak hantar balik dengan apa? Masa tu bukan ada kereta api, kapal laut. Tambang berapa ratus juta nak kena cari. Tak jadi hentaklah. 1957 dicapai kemerdekaan dengan beberapa persetujuan antara pendatang dengan kita orang Melayu di tanah ini. Hak orang Melayu, hak istimewa orang Melayu, hak bumi putra, bahasa Melayu, agama Islam, macam-macam ni telah disimpul mati, hang tak boleh kacau. Bahasa Melayu, bahasa rasmi negara ini, bahasa Melayu. Adapun tulisan untuk bahasa Melayu boleh digunakan tulisan Rumi atau tulisan Jawi. Ada dalam perlembagaan. Hampa tak ada, hampa balik baca. Bila PH naik, dia tak puas hati perkara ini. Lim Guan Eng, Menteri Keuangan, buat press statement dia dalam bahasa Mandarin. Betul tak betul? Keluar press release, ada bahasa Melayu, ada bahasa Mandarin. Dia mula kacau sembok-sembok yang bertulisan Jawi, dia suruh pergi tulis Cina sama. Betul ke tak? Dia ganggu semua struktur bahasa kita ni. Benda ni tak boleh kompromi sebab dia sensitif. Dia kacau. Dia sekat peruntukan untuk sekolah-sekolah. Dia bagi peruntukan untuk sistem Islam. Sistem Islam ni adalah duri dalam daging umat Islam di Malaysia. Dia petikai semua hadis, dia petikai hak tu, dia petikai hal ni. Dia pun tak betul. PH bagi peruntukan kepada sistem Islam untuk berkembang, untuk melaksanakan agenda mempertikaikan asas-asas Islam yang telah kukuh disimpul mati. Tu kerja sistem Islam, dapat bajet daripada PH. Dia kacau lagi, tuan-tuan. Komunis, kita semua percaya, kita semua yakin sebab kita ada pengalaman. Komunis sepanjang kewujudan 1928 sampai 1989 kerja dia bunuh orang. Tak ada sehari pun komunis tolong mai jadi mentara rumah Nuri. Tak ada. Tak ada sungguh. Kerja dia bunuh orang. Tuan-tuan sekalian, tahun 45
bila Jepun surrender, orang putih tak damai balik 2 minggu. Masa ini komunis bermaharajalela. Dibuat mahkamah di atas rumah. Hakim dengan pendakwa raya je ada. Dua-dua komunis. Panggil siapa dia nak bunuh, semua dia panggil cara. Cara hukum bunuh, cara hukum bunuh. Beribu-ribu Melayu, Cina, India mati dibunuh di bawah mahkamah komunis 2 minggu tu. Sampai tahun 48, sampailah tahun 89. Beribu-ribu, beratus-ratus askar, polis, home guard, orang kampung mati di tangan komunis. Kepala komunis ni nama Cimping. Adik-adik sekalian yang nak mengundi sehari, baru umur ber-19 tahun, tak dan kenal komunis tu siapa? Kena tahu sejarah negara kita ni dulu ada satu kumpulan pengganas namanya komunis, PKM. Dia ni dipimpin oleh Cimping. Oleh kerana nak tarik sokongan Melayu kepada komunis, dia tarik masuk Rashid Maidin, Samsiah Fakih masuk berperang gerila di lautan, perang dengan tentera Malaysia, sehingga perjanjian damai Hatnyai 1989. Mereka pilih duduk di Thailand, tak mau balik. Cimping mati di luar negara. Zaman PH tuan-tuan, Abu Cimping dibawa pulang ke tanah Melayu ini, ditabuk di highway Timur Barat antara Gerik dan Jeli, ditabuk di Setiawan, kampung asal dia, ditabuk di Tanjung Piandang, tempat-tempat komunis dulu duk beroperasi, semua ditabuk dengan Abu Cimping. Sensitif ke tak sensitif hal ini? Luka kita tuan-tuan yang telah berparut, orang tua-tua kita, ada tok nenek kita yang disesa, dirogol, dibakar, dibunuh. Luka kita yang telah berparut, berdarah semula zaman Pakatan Harapan. Betul ke tak betul? Betul. Ini yang lu. Ada perarakan. Oi, kuat balik. Ada perarakan Hari Merdeka. Satu kumpulan pakai uniform komunis lusuh, seolah-olah komunis bangun dari kubur. Pakai uniform komunis berarak jalan macam zombie. Di hari kemerdekaan 31 Ogos. Apa ingat ke tak? Adik-adik yang nak mengundi kali pertama, adik-adik tak bisa tengok gambar ni, cari dalam internet, ada. Seolah-olah zaman PH ni nak menulis semula sejarah negara kita bahawa komunis adalah pejuang kemerdekaan dan komunis mesti diiktiraf di negara ini dan mesti dimuliakan. Zaman Pakatan Harapan. Sekarang Pakatan Harapan itulah duk main, duk jajar depan kita ni. Atuk umur 75 pakai topi merah, pakai kemeja boh di luar, pi mai. Nah habaq kata kami boleh merintah. Tuan-tuan di belakang mereka semua ni pernah nak diiktiraf komunis adalah pejuang kemerdekaan. Kepala dia sekarang Anwar Ibrahim Lapiji. Pasal apa mereka ni? Pasal apa Melayu? Pasal apa? DAP tak kena bercakap tuan-tuan. DAP dalam ceramah PRU 15 tak gaduh cakap apa. Pasal Melayu-Melayu dalam PS sedia menjadi barwa DAP. Hampa rakam, hampa hantar kat dia. Siap Anwar Ibrahim dan Lapiji jadi barwa DAP. Niak. Ha?